Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu di dalam kursus KPC 3011 pengurusan co-curriculum bagi minggu yang ketiga. Okey, untuk minggu ni kita akan bincangkan berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan persatuan, kelab dan pasukan uniform di sekolah. Jika kita lihat pengurusan dan pentadbiran persatuan kelab dan pasukan seragam bermaksud ialah kerja-kerja yang berkaitan dengan fungsi dan kelangsungan mana-mana persatuan, kelab dan pasukan beruniform yang telah ditubuhkan sebagai entiti kependidikan dalam bidang kurikulum di sekolah. Maksudnya mencakupi mentadbir, mengurus, mengelola, menyelia, mengendali, meneruji operasi. Dari segi aspek kesetiausahaan, ia juga merujuk kepada segala urusan yang berkaitan dengan tugas atau profesion setiausaha. Bidang setiausaha ini secara umumnya lebih kepada pengurusan surat menyurat, pengendalian fail, pengurusetiaan mesyuarat, pendokumentasian data dan maklumat, penerbitan, penghasilan ucapan dan juga kata-kata haluan, penyediaan laporan, perkhidmatan kaunter dan juga dari segi perhubungan dan juga komunikasi luar. Jika kita lihat dari satu aspek surat menyurat, kita lihat ini merupakan urusan pentadbiran yang perlu dilaksanakan oleh setiausaha dan juga merupakan satu urusan yang rasmi dan merupakan satu dokumen rasmi. Ini ialah contoh jenis-jenis surat. Kalau kita lihat sini, surat ini ialah pemberitahuan, makluman, permohonan, jemputan, penghargaan dan juga yang lain-lain. Jadi yang berkaitan dengan surat menyurat ini memang di bawah kawal sedia dan tugas oleh setiausaha. Dari segi elemen surat, kita lihat bahawa surat-surat rasmi ini biasalah memerlukan alamat, logo dan juga alamat yang lengkap bagi memastikan surat itu sampai kepada pihak yang ingin dihubungi lah. Dan yang penting juga ada tajuk, kandungan surat dan juga tanda tangan. Biasanya tanda tangan oleh setiausaha ataupun pengerusi. Okey, dari segi mengarang surat, sedia maklum kita ada cara-cara tertentu, ada struktur dan format tertentu. Seperti mana kalau saya rasa pelajar pun dah pernah dibimbing oleh guru dan juga mungkin di tempat latihan yang lain berkenaan dengan surat-surat rasmi dan juga yang melibatkan protokol dan juga ragam-ragam bahasa. Okey, seterusnya ialah serai semak sebelum hantar surat perlu ada elemen-elemen tertentu, perlu ada maklumat yang tepat, typo, elakkan daripada typo dan juga ada salinan rekod. Dari segi penerimaan surat, perlu ada tindakan segera. Tujuan surat itu maklum membalas awal susulan dan memfail dan juga merekod. Dari segi memfail surat, kita lihatlah bukan satu fungsi yang penting lah dari organisasi. Kita lihat dulu surat masuk, surat keluar dan juga tindakan susulan yang sesuai ke atas surat boleh dirancang dan dilaksanakan dengan segera. Ini perlu diambil maklum oleh setiausaha lah dalam sesuatu organisasi itu. Okey, kaedah memfailkan surat juga perlu dicop terima, cop keluar dan perlu dimasukkan dalam fail lah supaya surat itu teratur dikeluarkan dengan teratur dan difailkan dengan teratur. Fail dan rekod disusun mengikut sistem fail yang baik dan juga lebih efektif. Okey, dari segi sistem pengurusan fail juga mesti memberi tajuk. Kita ada nama-nama fail, kita senggara dia, kita selaraskan dengan nombor-nombor nombor-nombor yang berkaitan yang kita failkan ikut keselarian lah supaya senang untuk dirujuk. Okey, dari segi pengkelasan keselamatan fail juga perlu ada fail terbuka, terhad, sulit dan pengedaran fail. Kalau pengedaran fail ni biasalah kita mengikutkan ataupun pengedaran fail segi pendaftaran Tapi kalau melibatkan fail sulit, itu hanya orang-orang tertentu saja yang boleh membukanya. Okey, seterusnya dari segi pengurusetiaan mesyuarat. Ini yang penting sebelum, semasa dan selepas mesyuarat itu. Jadi dari segi pengurusan mesyuarat rasmi, kita sedia maklum perlu ada prosedur yang tertentu. Perlu ada jenis-jenis mesyuarat lah. Peperanan AJK, agenda mesyuarat, serai semak tata cara, minit mesyuarat dan juga tindakan susulan. Okey, jadi di mesyuarat ni kita ada berbagai kategori, antaranya mesyuarat jawatankuasa, mesyuarat agung tahunan, mesyuarat agung khas dan juga mesyuarat agung tergempar dalam sesuatu organisasi. Okey, kalau kita lihat mesyuarat jawatankuasa ni hanya ahli saja yang dipilih dalam mesyuarat agung. Dia melibatkan jawatankuasa yang telah ahli-ahli jawatankuasa yang telah terpilih lah.
Kekerapan tu bergantung kepada perlembagaan ya. Dan notis sekurang-kurangnya 48 jam 2 hari sebelum tu ya. Dan quorum ataupun ahli mesti 2/3 lah. 2/3 daripada ahli. Kalau seandainya 10 orang jawatankuasa mesti ada 6 lah, 6 ke atas ya. Jika 6 ke bawah maka kita terpaksa tangguhkan mesyuarat itu. Mesyuarat agung ni sama, perlu ada notis 2 minggu. Tujuannya ialah membentangkan laporan tahunan, meneruskan penyata kira-kira, merancang aktiviti tahun berikutnya, memilih jawatankuasa baru dan juga meneruskan sesuatu usul lah. Quorum mesti juga 2/3. Jika tidak cukup quorum 2/3 maka perlu ditangguhkan ya, ke tarikh yang tertentu lah. Mesyuarat agung khas ni jarang berlaku kecuali kalau melibatkan membubarkan ataupun ada berkaitan dengan perlembagaan ataupun dari segi masalah kewangan. Ini perlu ada mesyuarat agung khas lah untuk membincangkan dan mencari kata putus ya. Dan perlu diadakan dalam tempoh 5 hari dari tarikh permintaan dan sekurang-kurangnya 48 jam lah sebelum mesyuarat maksudnya 2 hari ya. Quorum mesyuarat agung diterima pakai 2/3 dan jika quorum tidak mencukupi mesyuarat hendaklah dibatalkan lah. Seperti biasalah, tidak cukup quorum tidak boleh dilaksanakan mesyuarat. Dan seterusnya mesyuarat khas juga kekerapannya berdasarkan kepada keperluan lah. Kecuali melibatkan isu-isu yang orang kata memerlukan keputusan segera ya dan juga perlu diminitkan ya. Okey, mesyuarat tergempar ni ialah jenis mesyuarat jawatankuasa lebih kurang mesyuarat khas tetapi dia membincangkan isu-isu yang memang perlu keputusan segera. Contohnya kalau seandainya ada keputusan daripada menteri yang perlu dilakukan dalam mesyuarat itu perlu segera. Ini maksudnya mesyuarat tergempar darurat dan sebagainya lah. Okey, ataupun membincangkan tentang memecat ahli yang melanggar disiplin dan juga sebagainya. Okey, peranan dan tanggungjawab ahli jawatankuasa tercatatlah dalam perlembagaan, boleh dirujuk dan peranan utama perlu dimainkan oleh pengurusi. Jadi pengurusi ni dia amat penting lah, dia perlu tahu apa dia flow dan juga akses dan pembelajaran dari segi rujuk perlembagaan perlu sentiasa dirujuk lah ya. Okey. Kualiti pengurusi dia mesti seorang yang memiliki kualiti peribadi yang baik lah. Tenang, peramah, mesra dan boleh berfikir secara jelas dan yang paling penting sekali dia perlu boleh membuat keputusan dengan segera. Dan beliau juga ataupun pengurusi juga perlu memula dan menangguhkan mesyuarat lah. Maksudnya dia juga berperan penting memulakan mesyuarat, membincangkan isi kandungan mesyuarat dan juga menangguhkan mesyuarat. Itu kuasa yang ada pada pengurusi ya. Maksudnya contohnya di sini pelakuan pengurusi duduk ketika ahli mesyuarat sedang berucap, pengurusi perlu duduk kerana tidak siapa pun yang dibenarkan bercakap ketika pengurusi sedang berdiri. Kalau pengurusi berdiri ketika berucap, pengurusi perlu berdiri kecuali dalam mesyuarat jawatankuasa lah. Kita perlu duduklah. Dan ahli juga hendaklah berdiri semasa berucap kecuali dalam mesyuarat jawatankuasa. Itu kalau seandainya kita berdirilah dalam ucap. Dan sasaran pembicaraan maksudnya ialah oleh pengurusi dia banyak memainkan pembuka ucapan, alu-aluan dan juga sebagainya lah dalam sesuatu. Dan jika dalam pertandingan pengurusi bertanding untuk mempertahankan kedudukan sebagai pengurusi, dia tidak boleh memfungsikan mesyuarat tersebut. Contohnya kalau saya pengurusi, lepas tu saya nak mempertahankan saya punya jawatan, saya tak boleh jadi pengurusi sementara itu. Dia mesti cari pengurusi yang lain lah supaya mudah untuk urusan pelantikan itu ya. Dari sekiranya kalau sekiranya penyingkiran pengurusi dalam jawatankuasa ini, pengurusi boleh singkirkan kalau seorang ahli mengumumkan usul tidak percaya lah. Sebab sekarang ni kalau kita lihat ada juga timbul isu tidak percaya, maka perlu dimesyuaratkan dan perlu diundi semula lah supaya yang penting sekarang pengurusi perlu menunjukkan kredibiliti dan ketelusan lah dalam dia melaksanakan tugas Okey, dari segi agenda mesyuarat. Agenda mesyuarat ini maksudnya ialah kertas yang menyeraikan perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat. Contohnya ucapan haluan, isi kandungan dan juga penutup Okay, bentuk agenda ada rangka lengkap, salinan kepada pengurusi dan juga salinan kepada setiausaha Seterusnya senarai semak. Dalam penilaian mesyuarat, setiap mesyuarat perlu ada senarai semak supaya memudahkan untuk dilaksanakan mesyuarat itu dengan merujuk agenda tadilah, tidak lari daripada agenda mesyuarat. Inilah antara senarai semak yang perlu ada sebelum mesyuarat itu. Ada tarikh, masa, tempat masa tu kita kena tepat, kalau setengah 1 jam lah menempah bilik mesyuarat, menempah minuman, menyediakan fail, mencetak bahan dan juga menyediakan peralatan yang diperlukan lah seperti LCD dan lain. Okey, dan juga memberitahu pihak yang akan menyediakan kertas kerja jika ada menyediakan kertas kerja dan tempoh 1 hari sebelum mesyuarat, menyediakan salinan kertas kerja, menyediakan ringkasan eksekutif jika kertas kerja melebihi 15 muka surat.
dan menyusun agenda mesyuarat lah. Ada perusahaan fungsi, perusahaan minit mesyuarat, perkara berbangkit, peruntukan kata kerja dan lain-lain, dan juga penutup. Okey, tindakan dalam pramesyuarat juga perlu menyerahkan surat jemputan. Ini juga penting ya. Surat jemputan nyatakan sama ada ahli ini pun dibenarkan menghantarkan wakil ya. Menghantar surat jemputan mesyuarat sekurang-kurangnya 10 hari lah. Biar awal ya. Menentukan bilik mesyuarat sentiasa kemas lah dalam sebelum memulai mesyuarat. Okey, menentukan tempat duduk yang mencukupi, menyediakan susun tanda nama jika perlu, memastikan alat pembesar suara disediakan berfungsi, memastikan alat tulis disediakan di atas meja jika perlu, memastikan overhead projektor dan peralatannya disediakan jika perlu. Memastikan semula tempahan minuman ringan jika adalah waktu minum ya. Dan berhubung dengan ahli mesyuarat ya, menentukan ahli yang akan hadir ya, menyediakan ahli senarai yang akan hadir pada 2 hari sebelum, meneliti apa jenis tindakan ya, menerangkan kepada ahli mesyuarat tentang cara memberi penghormatan adres kepada pengurusi dan mengingatkan ahli supaya memberitahu jika dalam mesyuarat ingin keluar, meninggalkan mesyuarat dan sebagainya lah. Dan tindakan semasa mesyuarat ialah mengedarkan buku kehadiran, menyimpan buku kehadiran, mencatat minit, mengedarkan bahan-bahan yang baru diterima, memastikan minuman diterima pada masanya, mengedarkan minuman kepada pengurusi dan ahli berkuasa dan melaksanakan tugas khas lah yang diarah dari semasa ke semasa. Dan selepas mesyuarat seperti biasalah, memastikan semua bilik mesyuarat kemas dan juga menyediakan catatan minit mesyuarat, dan selepas 2 hari perlu dipanjangkanlah ya, untuk disemak. Dan juga perlu ada mencetak minit dan mengedarkan minit seminggu lah selepas mesyuarat ya. Dan selepas itu sekiranya ada borang tindakan, maka perlulah diberikan kepada ahli lah ya. Mengutip semua borang tindakan susul, merumus tindakan susul, menyemak tindakan susul, membincangkan tindakan susul dengan pengerusi ya. Dan dari segi mengurus minit, perlu ada merujuk keliling lah PKPA 1991 ni, standard kualiti yang pernah diamalkan dalam dan personal perlu dijadikan sebagai panduan dalam pengurusan minit mesyuarat. Ini antara format lah yang ada. Kalau pelajar semua Google akan dapat lah ya. Ada contoh format-format dalam PKPA 2/1991 ni, dan juga yang terkini bahagian kualiti ya, bahagian kualiti. Okey, pengedaran minit mesyuarat, minit padat kalau seandainya ada tiada kolom ya, tidak mencatat keperluan kolom untuk minit ya. Tindakan perkataan tindakan dihitam tebakan dan dikanankan ya. Dan jangan ada kata yang tidak perlulah. Penomboran baik sistem perpuluhan atau gabungan perpuluhan lah, 2.0 perkara 2.1, 2.2 seterusnya ke 3 perkara 3, 3.1, 3.2 dan juga 4 ialah penutup ataupun penulisan lah dalam minit mesyuarat itu ya. Atau penangguhan mesyuarat itu. Penutup tidak perlu ditulis tajuk bagi bagian penutup. Maksud terus saja mesyuarat ditangguhkan pada bila. Dan seterusnya tindak susun ni, ini kalau seandainya memendekkan masa perkara berbangkit lah. Maksudnya cetakan petikan minit hantar kepada semua ahli 2 minggu sebelum mesyuarat berikutnya. Jadi respon telah dijawab dan memudahkanlah dari segi mesyuarat seterusnya ya. Ini contoh tindak susun. Ada agihan, katakan perkara RMT yang tidak diluluskan, apa tindakan JPN Sabah ini. Terus saja di sini lah nyatakan. Jadi untuk mesyuarat akan datang, kita hanya baca saja maklum balas ini ya. Bilangan berapa ya. Ini contoh. Maksudnya kalau tindakan dia telah dimaklumkan kepada staf akademik memo dalaman, ini contoh tindakan yang telah diambil. Jadi dalam mesyuarat terus dia rujuk agenda 1, ada 4 dan 5, terus baca saja. Jadi dia boleh menjimatkan masa ya. Baik, itu saja tadi berkaitan dengan pengurusan dari segi agenda mesyuarat dalam sesuatu organisasi, sama ada pasukan uniform, sukan dan permainan maupun kelab dan persatuan. Sekian, terima kasih.